Muslimin muslimat sekalian, dalam suasana yang begitu ramai, begitu panas, begitu sesak, manusia dalam keadaan ketakutan, manusia itu, jin itu ada beberapa kumpulan. Manusia dan jin ni ada beberapa kumpulan jenis mereka. Apa yang pasti, yang pertama sekali untuk tajuk ni ialah tiap-tiap orang akan berada bersama dengan ketua kumpulan masing-masing. No? Setiap orang akan berada dengan ahli kumpulan masing-masing. Maksudnya kalau dia di kalangan penyair, maka dia akan duduk di belakang penyair ataupun sastrawan. Ada seorang sastrawan ataupun penyair hebat pada zaman jahiliah yang namanya Umru'ul Qais. Maka Nabi pun sebut kesemua penyair yang bukan Islam akan berada di belakang penyair hebat terulung tersebut yang bukan Islam, Umru'ul Qais ni. Dan mereka yang mati syahid, kesemuanya akan berada di belakang panji yang dibawa oleh Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW yang syahid dalam peperangan Uhud. No, semua syuhada di belakang panji beliau. Begitulah kalau orang kata yang pemimpin yang zalim diberikan kekuasaan oleh Allah tetapi membuat kezaliman dan kejahatan kepada orang yang dipimpin dia, maka mereka di belakang Firaun. No? Begitulah yang seterusnya. Setiap seorang itu, tiap-tiap kita akan duduk di belakang pasukan kita masing-masing. Kita ni minat apa? Ulama di belakang ketua para ulama. Ahlul Quran di belakang ketua Ahlul Quran. Syuhada di belakang ketua Ahlul Syuhada. Pemimpin yang zalim di belakang ketua pemimpin yang paling zalim. No? Di mahsyar nanti kita akan boleh tengok ketua-ketua kebaikan dan ketua-ketua kejahatan. Semoga Allah SWT menggolongkan saya dan kita semua bersama dengan kumpulan yang baik, ketua-ketua yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling beruntung sekali ialah kita berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku penghulu segala anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhar, bukan untuk berbangga-bangga, kata Nabi. Wa biyadi liwaul hamd, di tangan aku ada panji pujian, wala fakhr, bukan untuk berbangga-bangga. Wa ma min bani Adam, tidak ada seorang pun anak Adam, faman siwahu illa tahta liwa'i, kecuali kesemuanya berada di bawah panjiku. Maksudnya Nabi ketua. No? Di mahsyar itu Nabi adalah yang paling mulia sekali di kalangan bukan sahaja anak-anak Adam, bahkan seluruh makhluk yang ada di mahsyar, kesemuanya, jin, syaitan, manusia, malaikat dan binatang, Nabi adalah yang pertama, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, kumpulan yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat mulia ialah mereka yang ahlul Quran, penghafaz Al-Quran ataupun pencinta Al-Quran, ataupun mereka yang melazimi bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. No? Penghafaz Al-Quran, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Quran. Kalau tak hafal pun, pencinta baca Quran dan dia mengamalkan isi kandungan Quran. Isi kandungan Quran ni yang ni lah kewajipan yang kita tengok ni lah tuan-tuan. Kewajipan yang selalu disebutlah, tutup aurat, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, ayah, tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab anak, solat 5 waktu, tidak melakukan dosa-dosa besar. Hak tu lah tuan-tuan. Jadi yang antara yang mulia di mahsyar nanti adalah mereka-mereka yang ahlul Quran. Disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, hadis yang sahih,
inna lillahi ahlina minan nas. Nabi sebut, Nabi kata sesungguhnya Allah itu mempunyai kekasih-kekasihnya di kalangan manusia. Mereka-mereka yang rapat di kalangan manusia di sisi Allah. Rapat. Sampai Nabi sebut ahlin. Ahli. No? Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, man hum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Nabi pun sebut, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. No? Jadi para ulama hadis menguraikan hadis ini dengan beberapa huraian, antaranya ialah mereka yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, ataupun mereka yang mencintai bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ahlullah, mereka adalah ahlullah. Tuan-tuan tengok Nabi sebut, Nabi idafahkan ahli itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No? Maksudnya menunjukkan kepada kemuliaan benda yang menjadi mudhaf ataupun yang diidafahkan tersebut. Nah, kerana mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh banding. Kemuliaan Allah tidak boleh dibandingkan dengan manusia. Bila sebut Baitullah, rumah Allah, maka rumah itu rumah yang mulia, yang berada di dalamnya melakukan ibadat, beriktikaf di dalamnya mendapat pahala. Bila Nabi sebut di kalangan manusia ahlullah, ahli Allah ataupun kekasih-kekasih Allah, maka mereka tentu sekali cukup mulia. Wa khassatuh, mereka adalah kumpulan-kumpulan utama, khas, istimewa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kumpulan ni di mahsyar nak sebutkan mulianya ahlullah ni, ahlul Quran ini, semoga kita semua dikurniakan oleh Allah dengan kemuliaan ni. Nabi sebut, apabila seorang ahlul Quran ataupun ahlullah dipanggil oleh Allah di mahsyar untuk ditimbang amal ibadahnya, maka datanglah Al-Quran itu memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya. Yang datang itu pula adalah 2 surah yang digelar sebagai Az-Zahrawan. Maka Nabi sebut Iqra'uz Zahrawain. Lazimilah bacaan 2 surah yang paling gemilang dan paling bercahaya, yang paling terang cahayanya di dalam Al-Quran, yang paling gemilang dan besar pahalanya di dalam Al-Quran, ganjarannya dalam Al-Quran. Zahrawan itu adalah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. No? Zahrawan muthanna kepada Zahra. Zahra ni muannas kepada Azhar. Azhar maksudnya yang paling terang cahayanya. 2 surah ini digelar sebagai Az-Zahrawan. Maka Nabi pun kata Iqra'uz Zahrawain. Nah, lazimilah bacaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya, ni yang ketiga ni. Tadilah masih lagi huraian tadi. Kedua-dua surah ini akan datang pada hari kiamat. Subhanallah. Ketika ahlul Quran dipanggil, tiap-tiap kali ahlul Quran ditimbangkan amalan, 2 surah ni akan mai. Ta'tiyani yaumal qiyamah, kedua-duanya datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan kedua-duanya itu adalah seperti awan. No? Dia jadi seperti lapisan awan. Betapa senang hati ahlul Quran pada ketika itu. Betapa bahagia dan rasa selamatnya ahlul Quran ketika itu, kerana yang datang melindungi mereka dan menaungi mereka adalah Quran itu sendiri. Kalamullah itu sendiri. Mai ni pula tuan-tuan, mai macam tentera. Saya panggil peguam bela di mahsyar 2 surah ini. No? Dia mai seperti satu payungan, menaungi macam selimut, macam selindung. Dalam satu riwayat lain ka'annahuma sahabatan, no, 2 awan min tayr. Dia memayungi ahlul Quran itu. Tuhajjani an ashabihima, kedua-duanya tolong berhujah di hadapan Allah untuk orang yang selalu membaca dan mengamalkan mereka berdua. Subhanallah. Maksudnya tiap-tiap orang dia kena jawab. Ni buat apa?
Kenapa buat amalan ni? Hari ni pi mana? Kenapa ambil duit orang ni? Apa yang kamu lakukan dengan duit orang tu? Kenapa kamu memusnahkan keluarga orang ni? Kenapa kamu menyebarkan fitnah? Pasal apa? Sebab aib. Soalan, wallahu alam, berapa juta soalan kita nak jawab dengan amalan-amalan kita. Kata para ulama ketika menghuraikan hadis ini, Ahlul Quran, mereka akan dihujahkan oleh Baqarah dan Ali Imran dengan Allah tanpa mereka perlu untuk bercakap, tanpa mereka perlu Ahlul Quran itu untuk menjawab walaupun satu soalan. Subhanallah. Itu yang ketiga. Nombor 4, kumpulan baik, kumpulan golongan di mahsyar yang keempat ni, suasana di mahsyar yang keempat ialah satu hadis yang sangat masyhur yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana hari itu tiada naungan melainkan naungan Allah. Tuan, ketika berada di padang yang luas, tuan boleh tengok ni di belah kiri saya ni, Yan Kedah ni lah, kawasan yang luas ni. Boleh tengok luas mata memandang. Yang ni mungkin boleh memuatkan, kalau berdiri sepanjang sini mungkin boleh memuatkan dalam 10 juta orang, 20 juta orang, di kawasan yang luas ni. Baru 20 juta orang mungkin dalam kawasan yang luas ni. Maka tuan-tuan boleh bayangkan yang nak menghimpunkan ratusan bilion, jutaan bilion ataupun jutaan trilion makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing mengharapkan pertolongan, naungan daripada pemilik mahsyar, naungan daripada pencipta alam, naungan daripada pencipta segala makhluk, iaitulah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi sebut, kata ada 7 kumpulan yang akan dinaungi oleh Allah, maka kita perhatilah satu persatu daripada kumpulan ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, saya tak hurai yang ni. Kalau saya hurai, yang ni jadi tajuk ceramah kan, hak 7 ni jadi tajuk ceramah. Tapi tuan-tuan cuba tengok, ada beberapa kumpulan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa kumpulan dalam golongan yang dinaungi mulia di mahsyar pun dia disebut, dan dalam kumpulan yang sangat dimurkai oleh Allah pun mereka disebut. Siapa kumpulan ni? Tuan-tuan boleh tengok dalam boleh dengar dalam ceramah ni, kumpulan-kumpulan ni lah, ada beberapa kumpulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah imamun adil, yang berada di bawah naungan Allah ni. Imam adil, pemimpin yang adil. Hati-hati pemimpin, daripada sebesar-besar pemimpin sampai sekecil-kecil pemimpin. Kamu sultan, kamu yang di-Pertuan Agong, kamu Perdana Menteri, kamu Presiden, kamu Menteri Besar, kamu Ahli Dewan Undangan Negeri, kamu siapa sahaja, kamu tertakluk di bawah hadis ini dan terkait di bawah keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah untuk menggunakan kekuasaan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan syariat Allah, untuk memastikan manusia hidup dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sekiranya seseorang pemimpin mampu untuk melakukan tanggungjawab dia sebagai pemimpin, memakmurkan kehidupan rakyat dia, memakmurkan kehidupan ummah Islam ataupun tidak Islam, maka Allah SWT akan menaungi pemimpin tersebut. Hati-hati pemimpin, nama kalian juga disebutkan ketika mana dihuraikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 kumpulan yang takkan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Ini sekali kita baca. Antaranya ialah imamun kadzab, pemimpin-pemimpin yang penipu. Dua-dua keadaan disebutkan kaitan dengan pemimpin ni. Kedua-dua keadaan disebutkan. Saya tak urai panjang. Itu yang pertama. Susah nak jadi pemimpin yang adil, sangat susah. Sebab itu Allah menjanjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahawa ketika mana seorang pemimpin mampu melakukan keadilan, mampu untuk amanah dalam menjalankan tanggungjawab dan kuasa yang dia pegang, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala menaungi beliau, pemimpin yang adil tersebut di mahsyar. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang membesar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda ni satu fasa kehidupan yang paling sukar apabila dia terpaksa berdepan dengan orang kata apa, tuntutan nafsu yang bergelora, tuntutan kesemualah. Dia sihat, dia berjalan banyak, kekuatan tubuh badan, kekuatan fizikal dia cergas, tenaga banyak. Jadi pemuda ni satu tempoh dan satu fasa kehidupan yang paling mencabar, yang paling bergelora syahwatnya, dan mereka yang menghabiskan masa muda mereka untuk beribadat kepada Allah. Bukan bermaksud kerja lain tak buat. Kerja lain macam biasalah, yang kerja-kerja, yang belajar-belajar, yang berniaga-berniaga. Tetapi mereka mampu untuk menjaga masa muda mereka dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Maka kumpulan ini kumpulan yang akan berada di bawah naungan Allah di mahsyar. 7 kumpulan tadi. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallah fi khalwatin fafadat ainah. Nombor 3, lelaki yang memuja Allah, berzikir kepada Allah ketika mana berseorangan, lalu berlinangan dan mengalirlah air matanya kerana merindui Allah, kerana takutkan azab Allah, kerana mengharapkan redha pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni laki, tapi duduk seorang, bukan waktu rakaman, bukan duduk dalam radio, bukan dalam TV di hadapan orang ramai apa semua ni. Maksudnya yang paling tinggi ialah ketika mana satu orang itu takut kepada azab Allah, seseorang itu seorang diri merindui Allah, seseorang itu ingin kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah seorang diri sehingga mengalirkan air matanya, fafadat ainah, maka lelaki itu antara kumpulan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nombor 4 ialah laki-laki yang dia ni tengok masjid je dia suka. Tengok masjid dia suka. Tuan-tuan, ada di kalangan masyarakat sangat merindui masjid. Tak boleh tak pergi masjid, tak boleh. Hati dia resah, hati dia sedih, gundah gulana. Dia rasa tak tenteram bila tak pergi ke masjid. Bila pergi masjid, itulah shopping mall bagi dia. Bila pergi masjid, itulah kolam renang bagi dia. Bila pergi masjid, itulah syurga dia. Dia merindui masjid, rumah Allah. Atas dunia ni atas dunia ni. Nak cerita ni, hak Nabi sebut ni. Manusia yang keempat yang Allah naung ni, Nabi sebut, lelaki atau perempuan lah. Apa yang saya sebut daripada awal tadi, tuan-tuan. Lelaki ataupun perempuan yang hati mereka sentiasa terikat dengan masjid. Dia pergi mana pun, tengok pukul 1 je nak dekat Zuhur, dia suruh cari masjid, singgah nak pergi masjid. Subhanallah, ada mereka ni sangat merindui masjid, tak tenteram kalau tak pergi masjid. Nombor 4. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua lelaki berkasih sayang kerana Allah. Dua wanita berkasih sayang kerana Allah. Berhimpun kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maksudnya dua orang, walaupun bukan adik-beradik, saudara se-Islam, dia sayang kawan dia kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Pasal apa rapat dengan orang tu? Bukan sebab harta orang tu, bukan sebab orang tu masyhur, bukan sebab orang tu duit banyak, tetapi disebabkan orang itu sentiasa mengingatkan dia kepada Allah. Okey. Lepas tu yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atin
ذات منصب وجمال عليها فقال إني أخاف الله. Lelaki yang digoda oleh satu orang perempuan yang cantik dan kaya untuk berzina dengan perempuan tu. Dah cantik, kaya pula. Duduk dengan perempuan tu, mereka berdua saja dalam bilik, perempuan tu ajak berzina. Maka lelaki tu sebut, inni akhafullah, aku takutkan Allah. No? Maka lelaki ini akan dinaungi oleh Allah di mahsyar. Kemudian yang ketujuh, ialah lelaki yang bersedekah dalam keadaan yang siapa pun tak tahu. Nabi sebut dalam hadis, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dia bersedekah dan dia sembunyikan. Hatta la ta'lama yaminuhu, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga kan tangan kirinya tidak tahu ma sana'at yaminuh, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Ayat ni dia nak kias kepada seseorang, lelaki ataupun perempuan. Tiap-tiap kali sedekah, tak ada siapa yang tahu akan sedekah yang dia lakukan. Maksudnya dia tak menunjuk-nunjuk dengan ibadah sedekah yang dia lakukan. Hati-hati, hari ni zaman orang bersedekah, zaman orang mengulurkan bantuan kepada orang susah yang lain. Carilah markah sedekah yang paling tinggi ni, iaitulah sedekah yang tidak kamu pamerkan kepada orang lain. Sedekah yang tidak kamu tunjuk-tunjukkan untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Ataupun sedekah yang kita lakukan untuk tolong orang lain yang susah kerana ada tujuan-tujuan lain yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita sedekah setahun sampai 2-3 juta, seandainya sedekah itu untuk mendapat pujian manusia, seandainya sedekah itu untuk mendapatkan kemasyhuran, nak naikkan perniagaan kita, hati-hati. Allah SWT di padang mahsyar nanti akan arahkan kita untuk kita pergi minta pahala kepada orang yang kita minta untuk dipuji tersebut. Sebab kita buat amalan bukan kerana Allah. Kita buat amalan untuk naik perniagaan kita. Kita buat amalan untuk kita dipuji. Kita buat amalan untuk kita popular. Maka amalan-amalan tersebut akan menjadi seperti debu yang berterbangan kerana ia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sedekah ni dia special lagi. Ada tajuk saya ada ceramah tajuk khas berkaitan dengan keistimewaan sedekah ni. Tajuk keistimewaan sedekah aja. Dia sangat special sehingga kan 7 kumpulan ni sebenarnya ramai lagi kan. 7 kumpulan ni Allah Taala pilih sedekah. Mereka yang bersedekah dengan cara tidak diketahui oleh orang lain. Wallahu ta'ala.